I don't know what you heard about me. This is Rise on TV, Eugene and Moni Valentine. Kepelbagaian kaum di Malaysia telah wujud sebelum merdeka lagi. Disebabkan oleh dasar pecah dan perintah, pihak British telah menyebabkan setiap kaum tersisih dan diasingkan antara satu sama lain. Tetapi kini, setelah Malaysia mencapai kemerdekaan, kita dapat melihat perpaduan setiap kaum terus terbina walaupun terdapat pelbagai peristiwa yang cuba memecah belahkan kaum seperti peristiwa berdarah 13 Mei. Namun ianya bukan penghalang untuk kita terus mencapai kesepakatan antara kaum. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dan pelbagai agensi dalam memupuk perpaduan antara kaum. Di antaranya ialah melalui sukan. Dengan penglibatan setiap kaum dalam sukan mampu untuk mencapai keharmonian dan kesepaduan antara satu sama lain. Jom kita kupas beberapa sukan yang telah dilihat berjaya memupuk perpaduan antara kaum. Bola sepak adalah sukan yang paling diminati oleh pelbagai kaum dan etnik di negara kita. Bola sepak dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Ke era 70-an, di mana para legenda bola sepak negara yang terdiri daripada pelbagai kaum mampu bekerjasama dalam satu pasukan bagi memastikan kejayaan adalah milik negara tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Antara legenda bola sepak negara, Soh Chin Aun, Santokh Singh, R. Arumugam dan juga Allahyarham Mokhtar Dahari. Semangat perpaduan kaum dalam sukan bola sepak diteruskan hingga kini. Contohnya, pasukan negara yang diketuai Datuk K. Rajagopal menjuarai Piala AFF Suzuki pada tahun 2010. Kita dapat lihat semangat kesukanan dan kerjasama dalam pasukan telah membuahkan hasil tanpa mengira kaum. Berkat kerjasama antara pasukan menjadikan Malaysia sebagai sang juara sewaktu menentang Indonesia. Seterusnya, semangat penyokong yang hadir memberikan semangat juga merupakan satu kejayaan dalam memupuk perpaduan kaum. Ini dapat dilihat penyokong-penyokong yang hadir tanpa mengira agama, fahaman politik dan budaya berpusu-pusu memberi sokongan kepada pemain Malaysia. Seperti kebanyakan sukan yang terdapat pada hari ini, badminton juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Pada peringkat awal permainan ini, tidak ada sebarang undang-undang atau peraturan yang boleh jadikan panduan permainan. Mereka yang bermain hanya sekadar memukul bulu tangkis ciptaan mereka itu. Namun permainan mereka itu telah berjaya menarik minat sebahagian masyarakat. Atas usaha seorang askar Inggeris iaitu Kolonel H.Q. Selby yang bertugas di Karachi, India pada ketika itu, dia telah menubuhkan pasukan badmintonnya sendiri yang diberi nama Bath Badminton Club dan undang-undang permainan dicipta tetapi masih belum sempurna. Oleh itu, seperti permainan yang lain yang mempunyai badan atau persatuannya sendiri di peringkat antarabangsa untuk menguruskan atau menyelaraskan permainan, pada tahun 1934, Persekutuan Badminton Antarabangsa atau dikenali sebagai IBF ditubuhkan dan presiden pertama ialah Sir George Thomas yang menjawat dari tahun 1934 sehingga 1955. Seperti yang kita lihat, majoriti kaum yang meminati sukan badminton ialah Cina, tetapi ada juga pelibatan kaum yang lain seperti India dan Melayu. Semua kaum bekerjasama menjayakan kejohanan sukan badminton ini tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Dari segi komunikasi pula,
Mereka kebanyakan menggunakan bahasa Melayu. Kadang-kadang mereka juga menggunakan bahasa Inggeris. Namun masih boleh berkomunikasi dengan kaum yang lain. Kesimpulan yang kita dapat dari video ini ialah sukan badminton dapat mengeratkan kaum sama ada Melayu, Cina dan juga India di Malaysia. Bermula seawal usia 5 tahun, Datuk Niko Andewi menunjukkan minat dan bakat yang menonjol dalam sukan squash. Pada usia 15 tahun, beliau menjadi pemain termuda apabila memenangi World Junior Championship. Pada Januari 2006, beliau dinobatkan sebagai pemain perempuan nombor 1 dunia, status yang tidak pernah dipegang oleh mana-mana perempuan Asia sebelum ini. Tidak dapat dinafikan lagi, squash salah satu sukan yang dapat menunjukkan semangat perpaduan antara kaum. Kerana Datuk Nicole Andewi merupakan kacukan peranakan Cina dan India di Malaysia. Beliau dilatih oleh Liz Irwin, coach dari Australia, dan mempunyai pelapis dan penyokong yang datang dari pelbagai kaum di Malaysia yang dapat mengeratkan lagi perpaduan dan hubungan kaum di Malaysia. There is always a beginning to a dream. It starts with an opportunity that opens your mind to imagine the possibilities. To believe in yourself to reach your full potential. And to build confidence to fight for your passion. Suatu ketika dahulu, skuad hoki negara cukup dikenali dengan penampilan pemain berbilang kaum sehingga ada yang melabelkan mereka sebagai duta kepada gambaran sebenar keharmonian kehidupan di Malaysia. Nama-nama seperti Sajid Singh, Maninderjit Singh, S. Kuhan, Mendiang Chua Boon Huat, Lam Mun Fat dan S. Selvairaju adalah beberapa nama yang pernah menabur bakti bersama Malaysian Tigers dan cukup dikenali. Ketika ini, hanya penjaga gol S. Kumar dan beberapa pemain kelahiran Sabah meneruskan legasi bukan Melayu di dalam skuad kebangsaan. Di sini dapat disimpulkan bahawa bukan sekadar penyokong sahaja yang mampu mengeratkan perpaduan antara kaum, tetapi di dalam permainan sekalipun, perpaduan kaum terus utuh. Kerjasama satu pasukan lebih penting demi menggalas satu nama, iaitu Malaysia. Apa yang dapat kita simpulkan di sini, sukan merupakan senjata yang paling utama dan berkesan dalam memupuk semangat perpaduan antara kaum. Oleh itu, kita selaku rakyat Malaysia seharusnya menjaga dan mengukuhkan lagi perpaduan yang terus terjalin ini bagi memastikan keharmonian negara tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.